Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita masuk kuliah ke-6 dan bab seterusnya. Syaitan-syaitan dari bangsa jin ada yang berusaha mencuri pendengaran untuk membantu syaitan-syaitan manusia yang taat kepada mereka, yakni para tukang sihir dan lain-lain. Jadi syaitan daripada bangsa jin akan tolong bantu syaitan manusia, yang mana minta pertolongan dan taat kepada mereka. Termasuk antaranya ialah tukang-tukang ubat, tukang bomoh, tukang sihir. Nah, kenapa dia panggil syaitan jin, syaitan manusia? Syaitan kan saya dah cakap dulu sifat dia bukan makhluk, dia sifat yang ada pada makhluk. Syaitan bererti syatona, syatona bermaksud jauh, tersasar jauh. Jadi dia boleh buh kat manusia, dia boleh buh dekat jin. Jadi syaitan adalah sifat. Jadi Allah Ta'ala sebut syaitan jin ni, kenapa tak panggil semua jin syaitan? Pasal bukan semua jin syaitan. Jin Islam, jin yang soleh-soleh. Nah, jadi syaitan-syaitan bangsa jin ada bantu. Pernyataan ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab As-Salam dalam sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, salah seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar mengkhabarkan kepadaku bahawa saat mereka sedang duduk-duduk pada malam hari bersama Nabi SAW, tiba-tiba ada bintang dilempar, lalu ia bersinar. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, mana dia? Okey, Nabi tanya pada mereka, hadis ni panjang. Dulu masa jahiliah ni, maknanya apa? Sahabat-sahabat Nabi pernah duduk sama-sama, nampak tahi bintang. Tahi bintang tu jatuh, kemudian dia percik lah. Macam kita pun biasa nampak lah tahi bintang. Tahi bintang. Lalu Nabi tanya kepada mereka, dulu masa jahiliah, apa yang kalian katakan jika ada yang dilempar seperti ni? Kalau korang dulu masa jahiliah, kalau nampak benda ni, tahi bintang ni, apa kau cakap? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dulu kami berkata, malam ini telah lahir seorang yang kelak menjadi pembesar, dan telah meninggal seorang pembesar. Rupanya tahi bintang tu orang Arab jahiliah kata apa? Kalau dia nampak, akan lahir seorang pembesar dan mati seorang pembesar. Dia ada tanda-tanda alamat pula, alamat tentang hidup mati orang pula. Nabi SAW bersabda, bintang itu dilempar bukan kerana kematian seseorang atau kerana hidup lahirnya seseorang, tetapi apabila Rabb kita Tabarakallahu wa ta'ala memutuskan satu perkara, para malaikat memikul arash bertasbih, kemudian bertasbih pula seluruh penghuni langit yang dekat dengan mereka, hingga tasbih tersebut sampai kepada penduduk langit terbawah. Kemudian para malaikat yang dekat dengan para malaikat memikul arash itu berkata kepada para malaikat memikul arash, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Lantas para malaikat pemikul arash menginformasikan kepada mereka apa yang difirmankan Allah. Selanjutnya sebahagian penghuni langit mencari informasi kepada yang lainnya, hingga informasi itu sampai ke langit terbawah ini. Lantas jin pun mencuri pendengaran. Kemudian mereka menyampaikan apa yang mereka dengar dari para malaikat kepada para pendukung mereka. Lalu mereka pun dilempari dengan panah-panah api. Informasi yang mereka sampaikan dengan sebenar-benarnya, maka itu adalah benar. Akan tetapi mereka berdusta tentang hal itu dan suka menambah-nambah. Ini hadis Nabi. Cerita dia panjang, nanti saya explain balik. Nabi tanya, orang jahiliah kata apa? Bintang-bintang ni, taib-taib bintang ni, ada orang mati, pembesar mati, ada pembesar nak lahir. Tapi Nabi cakap sebenarnya cerita dia macam ni. Malaikat pemikul arash
akan mendengar, mengkhabar, berkata-kata pada firman Allah Ta'ala yang mereka dengar. Jadi Allah bila dia duduk atas arasy, duduk ataupun dia kuasai arasy, dia ada arahan-arahan. Lauh mahfuz tu, kita punya kitab tu dah ada. Dia akan arrange malaikat-malaikat ni untuk kerja-kerja. Orang ni cabut nyawa, orang ni lagi rezeki sikit, orang ni sakit sikit, apa semua. Jadi Allah duk cerita-cerita macam ni, malaikat dengan malaikat menyahut-nyahut cerita tu. Malaikat ni ada puluh ribu, ratus ribu mungkin, di setiap tingkat langit membawa desas-desus tu. Jadi malaikat di tingkat bawah akan tanya yang akan dengar macam tu lah. Contohnya kita ni ada parlimen kata, bila parlimen bersidang ada orang cuy-cuy dengar macam tu lah. Kau dengar apa? Kau kerja parlimen, kantin, kau mesti tahu ada apa cerita hari ni. Ada dia cerita, kantin pun cerita dengan kawan dekat parking, kawan kat parking pergi cerita dengan dekat security depan sikit gate tu, yang tu pergi cerita dengan kawan kat rumah dia, kawan dia rumah kecil dia, macam tu lah. Sampailah kata Nabi langit ke bawah sekali, langit dunia. Kan Isra Mi'raj kan ada banyak langit. Jadi pengkhabaran cerita berita ni dia dah sampai ke bawah. Dia dah sampai ke bawah, jadi dah viral. Dulu pun ada viral, bukan dulu sampai sekarang. Viral ni dia dengar-dengar cerita tu. Tapi sampai level malaikat langit pertama. Dulu jin boleh curi dengar, dia tak boleh tembus langit pertama pun, tapi dia boleh terbang dekat-dekat berapa hun kat situ, dia dengar-dengar, ada orang mau beranak ni, macam tu lah. Dia dengar-dengar, dia beritahu bomoh dia, tukang-tukang sihir ni, haji bukan haji brother, ni aku dengar semalam dia ada budak nak lahir, dia ni macam boleh jadi Nabi ni. Ya ke? Lepas tu dia pun cakap lah dekat raja-raja dia orang. Lepas tu tukang-tukang sihir dulu dia dapat info betul. Masa tu tak kena lempar lagi, masa tu dia boleh tangkap news tu betul. Tetapi bila kita dah cerita dulu, bila mereka tiba-tiba dia bila nak curi je kena baling, curi je kena panah, anak tu detik bintang tu lah. Jadi mereka pun tanya, ini mesti ada benda dah jadi kat bumi ni. Rupanya mereka jalan-jalan dengar Nabi SAW baca Quran, maka inilah Rasul baru, yang membuatkan kita dah dikunci daripada mengintai-ngintai berita langit. Dan kalau kita cuba, maka dilemparkanlah api tu dekat mereka. Tetapi kita, itu sebenarnya Nabi cerita tak bintang ataupun panahan-panahan peti. Ni semua mereka hari ni nak curi dengar lagi. Jadi bermulalah detik ini, detik tersebut dulu jin tak boleh tahu dah cerita yang akan datang. Dia cuma boleh tahu cerita yang telah berlaku. Telah berlaku dia tahu lah, macam kita pun tahu semalam ada banjir tak banjir. Kita nampak benda tu dia tahu lah, dia boleh cerita lah. Sekarang ni mereka dah tak tahu. Jadi mematikan pandangan orang jahiliah. Duk kata tak bintang ni ada orang raja nak naik satu, ada yang penguasa baru nak meninggal, macam tu pula. Terbawa-bawa juga kepada orang barat. Bila tengok tak bintang, wish. Nyatakan hasrat, doa. Apa? Make a wish. Dia pun pejam mata. Nak jadi kaya macam tu. Mak Saleh dah jadi macam tu. Orang Islam, dia pun dia terikut jugalah tak bintang ni. Tapi kita rasa tak ada apa-apa kot. Kita tengok macam tu je. Tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya itu lemparan dan hukuman terhadap jin-jin yang cuba nak dengar-dengar berita, nak bawa sampai ke tok bomoh dia orang. Ini kata Nabi. Baik, Imam Nawawi berkata makna yaqrifun adalah mereka mencampur adukkan informasi itu dengan kedustaan. Akan tetapi informasi mereka sampaikan dengan sebenar-benarnya, maka itu adalah benar. Kadang-kadang masa dulu pun mereka ni dengar yang viral-viral sikit-sikit ni, tahu sikit. Nabi cakap penipu yang banyak dulu pun.
Akan tetapi kata Nabi, mereka berdusta tentang hal itu dan suka tambah-tambah. Dia suka tambah-tambah. Jadi dulu dia cakap satu betul, 10 temberang, macam itulah. Sekarang temberang semua. Sekarang temberang semua. Baik, makna yang menguatkan adalah sabda beliau, lalu jin mencuri pendengaran lalu menyampaikannya kepada para pendukung mereka, lalu mereka dilempar dengan panah-panah api. Hal itu diperjelas oleh riwayat lain dalam kitab As-Salam dari Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, sejumlah sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang para tukang ramal, lalu beliau berkata kepada mereka, laisu bisyai'in, mereka itu tak bisa apa-apa. Aisyah pernah tanya kepada Nabi, Aisyah pernah bagi tahu bahawa sejumlah sahabat ni tanya Nabi tentang tukang ramal. Nabi cakap apa? Dia orang tu tak ada apa-apa. Tapi sekarang tukang ramal laku. Sebenarnya semua bomoh tukang ramal, majoriti. Bila kita datang bomoh tu kedip-kedip mata dah saka 3 ekor, nampak? Ramal lah tu. Bukan ada pun. Ini kalau biar ni dalam 2-3 tahun lagi dia buat awak. Dia cakap future. Kita tak sedar tu ramalan ni. Bang, benda ni bahaya ke tak bahaya ni kat saya ni? Bahaya. Ini baru lagi ni, tengok 2-3 minggu lagi dia boleh anak dah ramal 1, ramal 2, ramal 3 macam tu. Padahal benda tu tak ada. Nabi cakap apa? Mereka tu tak ada apa-apa. Bohongnya. Bohong. Tak ada siapa tahu esok jadi apa. Tak ada siapa tahu esok jadi apa. Malaikat pun tak tahu kalau Tuhan tak bagi tahu. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, tapi mereka tu kadang-kadang menceritakan sesuatu yang kemudiannya benar-benar jadi, ya. Nabi SAW bersabda apa? Itu adalah ucapan dari jin yang dicuri oleh satu jin lalu mengulang-ulangnya ke telinga pendukungnya. Itu seperti suara ayam. Mereka mencampur adukkan ke dalamnya lebih dari 100 pembohongan. Dia cakap itu sembang jin dengan jin. Dia duk sembang macam bunyi ayam. Dia sembang, dia campur aduk jadi 1001 pembohongan, 100 kedustaan dia akan sampaikan. Al-Khattabi dan ulama lainnya mengatakan bahawa maknanya satu jin menyampaikan satu perkataan kepada pendukungnya, si tukang ramal. Lalu hal itu didengar oleh syaitan-syaitan, sama seperti seekor ayam betina mengisyaratkan melalui suaranya kepada ayam betina temannya sehingga mereka saling bersahutan. Hadis ini menjadi dalil diharamkannya pekerjaan meramal dan mendatangi tukang ramal, sekaligus anjuran agar mencegah hal itu seperti dinyatakan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, seorang pegawai Hizbah Amal Ma'ruf Nahi Munkar. Hendaknya melarang orang-orang mengais rezeki dari pekerjaan meramal dan bermain-main. Orang yang mengambil pekerjaan itu dan juga yang memberinya diberi sanksi atas hal itu. Dia cakap kat sini haramlah perbuatan meramal dan pergi jumpa tukang ramalan. Dia tak ada. Ramalan cuaca tu lain. Itu dia pakai sains. Dia tengok angin pitiup sini, awan tu boleh pergi sini, dia dah tebal ni, dia ada angin tulah, angin dia campur sukat apa semua, itu pun boleh jadi tak jadi. Ada ramai doktor pun boleh macam ni, tengok kanser ni macam ni, kalau you tak makan ubat ni dalam 3 tahun dia boleh pergi ke hati. Dia ramal mengikut ilmu yang logik. Dia bukan meramal nasib tuan, apa ni kalau kahwin dengan dia beranak boleh 2 orang je. Ni dah merepek. Pasal ni you ramal future you. Tak boleh. Tak boleh. Tapi tukang bomoh memang mesti package dia ramal sekali. Dan orang memang suka meramal-ramal ni. Saya sampai hari ni orang duk tanya, Ustaz, cuba scan Ustaz, cuba tengok ni. Ni kalau jadi, dia kalau jadi lama-lama aku pun nak jadi merepek dah. Mana ada apa-apa. Siapa boleh scan ni? Tak ada dia buat Nabi dulu. Nabi dia 124,000, tak ada seorang pun buka kaunter datang, ya Rasulullah kau pergi tengok saka aku ada berapa ekor. Tak ada. Nabi pun tak adalah buat kerja. Mak, mari sini Ustaz. Kau ni ada bela apa ni? Ada? Tak ada. Tak ada. Alih-alih satu tak tahu mana tadi pakai seluar pendek kena gudang garam 2 batang, dia boleh cakap macam-macam.
Ini apa? Tak ada. Ramai-ramai scan. Dia kalau scan ni, dia macam ni. Kalau orang ni ada masuk hantu, terbaca Quran kat dia, dia menggeletik satu macam tu, tu ialah scan tu. Itu bukan scan, tu baca Quran. Ni scan ni dia nak suruh kita menung tengok macam tu ni. Oi, apa ni? Tak ada. Imam mazhab pun tak buat macam ni. Tak ada siapa buat macam ni. Ulama-ulama mufti pun tak buat macam ni. Dia memang biasanya orang boleh buat macam ni. Tengoklah Datuk Bidan ke, tukang urut ke, tukang silat-silat. Bukan semua silat lah. Orang-orang macam ni yang boleh. Ulama orang agama tak boleh macam ni. Dia tahu esok jadi apa, lusa jadi apa, minggu depan jadi apa, hang kahwin dengan orang ni jadi apa. Dah merepek habis 40 hari tak terima semayang kita, tuan-tuan. Bila pergi jumpa tukar ramal, jumpa je, tak payah percaya lagi, jumpa je. Nabi cakap 40 hari solat tak diterima. Jumpa je. Jumpa. Apatah lagi tanya dan percaya. Tak boleh. Tak boleh langsung. Jadi ni tak ada wujud scan. Kalau dia nak scan, dia baca Quran, dia orang tu jadi macam zombie, okey. Itu pun tak tahu sakit mental ke apa, kena check balik. Takut dia kena Parkinson ke apa kan. Dia macam-macam boleh jadi juga. Saya duduk dengan doktor, relax tuan-tuan. Ada satu budak itu menggeletik tiba-tiba dekat klinik. Macam masuk hantu. Doktor duduk tengok. Doktor pun macam tak sikit pun tak ada kan. Ustaz dia, ini epilep ni ustaz, sawan ni. Dia pandai ilmu dia. Kita duk ingat ni apa ni, hantu kat limah dah masuk ke apa. Bukan mestinya lagi. Macam-macam. Jadi serba satu benda boleh jadi kepada manusia. Lagi 5 minit kita berhentilah. Pasal azan sekarang dah masuk awal. Di kalangan syaitan-syaitan ada yang berdusta besar. Dalilnya ada 2 hadis tersebut. Syaitan-syaitan confirm lah, banyaknya pembohong. 10 jin-jin pembangkang dari kalangan mereka diikat dan dibelenggu ketika bulan Ramadan masuk. Ni kita pun tahu mereka tidak dapat bebas seperti bulan biasanya dengan mudah menjerumuskan umat Islam ke dalam dosa kerana mereka disibukkan dengan aktiviti berpuasa dan intinya melawan hawa nafsu. Begitu juga dengan membaca Quran dan berzikir. Hal ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dalam sunannya Kitab As-Saum, Kitab Puasa, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Nabi SAW bersabda, yang bermaksud apabila telah masuk awal malam bulan Ramadan, syaitan-syaitan di kalangan jin-jin pembangkang dibelenggu, pintu-pintu neraka dikunci, tidak ada satu pintu pun yang terbuka dan pintu-pintu syurga dibuka, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Lalu ada penyeru memanggil, hai pencari kebaikan, datanglah, hai pencari keburukan, berhentilah. Kelak ada orang-orang yang akan dibebaskan Allah dari neraka. Redaksi ini berasal daripada riwayat Tirmizi, Al-Bukhari dan Muslim. Penulis kitab Tufa Al-Ahwadzi Syarah Sunan At-Tirmizi berkata mengenai hadis yang menyebutkan keterangan yang berbeza tentang bahagian mana maka itu berupa pengaruh-pengaruh mereka timbulkan, iaitu godaan syaitan yang tertanam di dalam. Okey, tak apa, ni orang ulama bahas syaitan yang kena ikat ni syaitan yang mana? Semua ke ada segelintir je? Ada yang kata semua yang korin duduk dampingan kita pun kena, yang duduk luar ni pun kena. Syaitan ni syaitan apa? Syaitan jin. Syaitan manusia lepas lagi. Itu yang curi duduk tabung masjid juga tu. Syaitan manusia dia sebenarnya tuan-tuan memang syaitan. Kita dah mengaji, kalau siapa ikut daripada 1 sampai 6 hari ni, tahulah syaitan tu ada manusia. Syaitan manusia ni yang tuan-tuan kena takut. Syaitan jin dia duduk dalam hati, duduk suruh jahat, tak lebih dari itu. Syaitan manusia ni yang boleh rogol orang, ragut orang, merompak, pergi bunuh orang, macam-macam. Syaitan manusia. Kita duk takut syaitan jin. Syaitan jin ni habis-habis kuat dia mengilai atas pokok itu je lah. Tapi syaitan manusia kalau duduk atas pokok, macam-macam dia boleh buat. Dia skodeng lah, dia curi barang lah, pecah masuk rumah lah, boleh ikat orang lagi, macam-macam. Jadi bukan semua syaitan diikat. Syaitan pertama sekali ada pandangan kata semua syaitan. Jadi
syaitan apa pun semua kena ikat. Tu manusia jadi slow motion sikit lah nak buat jahat, dia kurang sikit. Jadi ada syaitan manusia itu buka juga tu, tikam nombor ekor juga. Syaitan manusia tak kena ikat, tapi syaitan jin dia reduce sikit dia punya power. Ada kata syaitan luar ni, jin-jin luar ni, jin yang duduk damping dengan orang tu ada lagi, yang bisik-bisik jahat tu. Yang ni dia lemah sajalah, tapi dia ada lagi. Ada yang kata yang itu kena ikat, yang luar tu ada lagi. Yang duduk yang damping kita ni, yang apa, pembisik kita ni, yang itu kena ikat, yang luar ada lagi. Jadi kita kurang sikit nak buat jahat. Ada yang kata syaitan yang dimasukkan sini ialah kejahatan, lemah. Macam tu. Syaitan tu ada juga, tapi sifat jahat manusia tu reduce. Pasal bulan ini bulan baik, bulan ini orang banyak ibadat, bulan ini maksiat banyak tutup. Jadi orang secara automatiknya sifat jahat dia terikat, dibelenggu. Wallahu ta'ala alam. Kok mana pun syaitan manusia tetap ada lah bulan puasa. Itu yang paling kita takuti ke. Syaitan jin memang kurang lah, memang kurang. Tapi ustaz, sihir jadi juga? Tu yang orang tanya tu, betul ke semua syaitan ikat? Syaitan, jin Islam yang kafir tu, dia puasa siang malam merompak tu. Jin pun ada Islam dan ada nakal juga. Jadi kat situlah kita kata bukan semua syaitan, syaitan-syaitan tertentu sahaja. Ya, ini antaranya syaitan yang di bawah perintah iblis ni, yang nak sesatkan orang, nak suruh orang masuk itu saja. Bahkan jin-jin lain macam biasa, ada macam biasa. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.